merupakan kumpulan kami sebagai Let's Do Together Colourful Mementos kerana semasa kami melakukan aktiviti ini, terdapat pelbagai kenangan indah kami bersama kawan-kawan kami. Pada masa ini, ramai murid-murid yang terjejas akibat PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan dan stres akibat belajar online. Jadi, kami ingin menolong kawan-kawan dengan mengadakan beberapa aktiviti yang bersesuaian. Hai, apa khabar? Anda bersama saya, Otto Othman. Bertemu lagi kita dalam Majalah Didik. Sekiranya ini kali pertama anda bersama kami, Majalah Didik merupakan inisiatif penerbitan usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Impact Hub Kuala Lumpur dan juga Media Prima. Dan di sini kita akan kongsikan projek-projek impak sosial yang diilhamkan oleh murid-murid sekolah menerusi program Design for Change ICAN Schools Challenge. Dalam setiap episod, anda boleh melihat bagaimana metodologi FIDS digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam komuniti mereka. Jadi, apakah itu FIDS? F adalah feel, iaitu merasakan. I adalah imagine, iaitu membayangkan. D adalah do, iaitu melaksanakan. Dan S adalah share atau berkongsi. Dengan menggunakan metodologi FIDS ini, murid-murid melatih diri mereka untuk menanam sifat empati, etika yang tinggi, rasa bertanggungjawab dan semangat untuk mencapai kecemerlangan dalam semua pekerjaan yang dilakukan. Saya yakin anda pasti tidak sabar-sabar untuk menonton episod kali ini. Sebelum itu, mari kita saksikan montaj ini. Diam tak diam, kita sudah pun memasuki bulan pertama tahun 2022. Apa azam tahun baru anda? Mesti banyak kan? Macam mana dengan azam tahun lepas? Harap semua tercapai dan baik-baik sahaja, ya? Apa yang penting, kita perlu terus ke hadapan dan lebih positif. Barulah kejayaan datang bergolek. Pejam celik. Sudah lebih 2 tahun masyarakat dunia terpaksa hidup bersama COVID-19. Tidak dinafikan, sejak pandemik ini mula mengganas pada tahun 2019, ia turut mengganggu kesihatan mental termasuk kanak-kanak. Berbanding orang dewasa, kanak-kanak lebih mudah berdepan isu kesihatan mental kerana masih mentah untuk menangani tekanan. Antara tekanan yang dihadapi mereka ketika pandemik ini termasuk masalah keluarga, masalah dengan rakan sebaya dan banyak lagi. Lebih membimbangkan sekiranya gejala kesihatan mental yang tidak ditangani dengan baik boleh memberi kesan lebih serius untuk jangka panjang. Untuk itu, ibu bapa harus memainkan peranan penting dalam memantau kesihatan mental anak mereka, yang mana ibu bapa perlu tenang dalam berdepan segala masalah untuk elakkan kesannya kepada anak-anak. Ini kerana kanak-kanak mempunyai kognitif yang peka, jadi mereka lebih mudah berdepan gangguan mental apabila berdepan tekanan berbanding orang dewasa. Apabila ibu bapa cepat melenting, marah dan mengamuk, kanak-kanak akan meniru tingkah laku terbabit. Dalam masa yang sama juga, banyak usaha atau inisiatif dilaksanakan pelbagai pihak bagi memastikan isu ini ditangani dengan tuntas. Yalah, kanak-kanak kan aset penting yang akan mentadbir negara pada masa hadapan. Seperti murid-murid Sekolah Kebangsaan Kubang Kerian 3 Kelantan ini. Kalau anda nak tahu, sekolah ini merupakan sekolah berprestasi tinggi dan pernah menjadi sekolah contoh di negeri Kelantan, di mana seramai 87 murid berjaya memperoleh keputusan 5A dalam ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. Murid-murid dari sekolah ini menubuhkan satu pasukan bagi membantu rakan sekolah mereka dan kanak-kanak lain demi kepentingan penjagaan kesihatan mental. Metodologi yang digunakan sangat menarik sekaligus membantu pertumbuhan minda yang sihat serta menyemai ketahanan diri yang kuat. Pasti anda semua tak sabar nak tahu kan? Jom saksikan paparan ini.
is Hannah Marisa. Hi, my name is Nur Hana Diala. Hello, we are Isha, Yana, Hana and Hannah from Kubang Kura, Malaysia. Lately, we noticed our schoolmates have been facing mental health issues caused by the COVID-19 pandemic. This situation makes them sad and stressed. A few friends that we know have also talked about dropping out from school. This situation must be changed and we can turn the table around if we work together in reducing the impact of COVID-19 towards children's mental health. We imagined that we could help those children to feel better by doing things together. However, since children could not go anywhere to ease their minds, they feel like they are imprisoned and isolated from the world outside. Therefore, doing things together is difficult at their age. Engaging with peers is the utmost importance to improve their social skills. So, in order to promote healthy mind and lifestyle, as well as upgrading children's social skills, we imagine if it is possible to conduct activities together on online platform. We are going to organize 2 activities that we think could reduce the stress among our friends. The activities are 1. Play online game, 2. Doing exercise, and 3. Crafting. To add some twist to our project, we adapted a system applied by the Scout movement where badges are provided as a memento of doing the activity together. For each activity, our friends will receive different color badges. We are so lucky because our school has provided some monetary supports for the first phase of the activity. Through this project that we called as Colorful Memento, we hope to make our friends aware that they are not alone during this unprecedented time when they look at the badges that they gain from doing things together online. So, don't forget to join us on Instagram. Just type DFC Colorful Memento and we'll keep you updated with our latest activities. Let's get connected and happy together. Hai, nama saya Hannah. Hai, nama saya Yana. Hai, nama saya Isha. Hai, nama saya Hannah. Kami menamakan kumpulan kami sebagai Let's Do Together Colorful Mementos kerana semasa kami melakukan aktiviti ini, terdapat pelbagai kenangan indah kami bersama kawan-kawan kami. Saya ada meluahkan rasa stres belajar online kepada kawan-kawan dan ada juga beritahu kepada cikgu. Pada masa yang sama, cikgu telah menjemput kami untuk menyertai satu projek iaitu Design for Change ataupun DFC. Ia berkebetulan dengan isu semasa. Seperti mana yang kita tahu, pada masa ini ramai murid-murid yang terjejas akibat PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan dan stres akibat belajar online. Asalnya, kami mendengar keluhan daripada rakan-rakan sekelas yang tertekan belajar secara online. Biasanya di sekolah ada aktiviti-aktiviti menarik yang membuatkan kami berasa seronok belajar. Tetapi sepanjang PDPR ini, kami hanya belajar online dan bersendirian di rumah. Jadi, kami merancang untuk membuat aktiviti yang boleh hilangkan stres kami.
Selepas mengenal pasti masalah, kami berbincang dengan guru dan kawan-kawan. Kami melaksanakan 3 kali pertemuan secara online untuk berbincang cara mengatasi masalah itu. Kami menjalankan survei aktiviti-aktiviti yang mereka ingin lakukan bersama. Antara yang dipilih adalah exercise, crafting origami, dan playing online game. Kami mendapat inspirasi dari sistem lencana yang diamalkan oleh pengakap. Kajian daripada David dan Tenenbaum berkata, mendapat token pada akhir aktiviti akan memberi impak yang positif bagi kanak-kanak. Kami membuat survei di kalangan kawan-kawan kami. Kami membuat keputusan untuk menjalankan 3 aktiviti iaitu exercise, crafting dan playing online game. Kami memulakan perjalanan kami dengan membuat dan mendesain poster dan badges. Kami menyebar maklumat kepada kawan-kawan tentang aktiviti yang akan dijalankan melalui WhatsApp group dan Instagram. Semasa kami menjalankan aktiviti itu, kami menggunakan Google Meet Live dan WhatsApp group. Untuk aktiviti pertama iaitu exercise, kami menggunakan Google Meet Live secara live. Untuk second aktiviti pula iaitu crafting, kami menggunakan Google Meet Live juga. Akhir sekali, playing online game, kami menggunakan WhatsApp group untuk mengedarkan kod untuk bermain game itu. Selepas tamat semua aktiviti itu, kami mengedarkan badge untuk kawan-kawan kami. Kami berkongsi maklumat kami ke laman web seperti Instagram, Facebook dan YouTube kerana kami tahu generasi baru menggunakan laman web ini. Ini penting untuk berkongsi kepada pelajar-pelajar dan komuniti kerana masalah perlu diselesaikan. Ini pelajar-pelajar dan komuniti suka projek kami. Walaupun kami di sekolah rendah, kami boleh memasuki laman web popular. Menurut Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNICEF, mengeluarkan laporan The State of the World's Children 2021 on My Mind, Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health
menunjukkan sekurang-kurangnya 1 daripada 7 kanak-kanak dunia secara langsung terkesan dengan sekatan pergerakan. Manakala lebih daripada 1.6 bilion kanak-kanak mengalami keciciran pendidikan. Laporan itu juga memberi amaran bahawa kanak-kanak dan orang muda mungkin mengalami penderitaan mental dan kesejahteraan akibat kesan COVID-19 dalam jangka panjang. Kurang pengetahuan dan kesedaran mengenai kesihatan mental, stigma yang berkaitan dan kekurangan sumber serta dana kesihatan mental menghalang terlalu banyak kanak-kanak dan remaja daripada mempunyai kesihatan mental yang positif atau memperoleh sokongan dan perkhidmatan yang mereka perlukan. Oleh itu, murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 3 terus bertindak. Saya suka bahagian Fields kerana kaedah itu membantu saya untuk memahami orang. Bahagian favourite fit saya pula ialah do, kerana saya suka menjalankan aktiviti dengan kawan-kawan kerana ia membuatkan saya gembira. Sama seperti Isha. Selain itu, saya suka tu sebab saya suka buat benda-benda yang kreatif. Bahagian fits yang paling saya suka ialah share. Kerana saya suka berkomunikasi dengan kawan-kawan. Nama saya Cikgu Annie Sorayah binti Hamad. Saya mengajar subjek Bahasa Inggeris bagi tahun 4, 5 dan 6 dan telah mengajar selama hampir 15 tahun. Berkenaan dengan bagaimana tim ini dibentuk, pada asalnya murid-murid ini ada meluahkan rasa stres dan tertekan kepada saya sepanjang mereka belajar PDPR online. Ini berlaku sepanjang PKP lah. Contohnya mereka ada bagi tahulah, mereka tidak boleh bermain dengan kawan-kawan dan tidak boleh berinteraksi. So I suggested to them, why not all of you join the Design for Change BFC program. In this program, you can help yourself and friends to release your tension or stress. And second one is, the importance of teaching mental health issue. Kenapa pentingnya kita timbulkan isu berkenaan dengan kesihatan mental di kalangan murid-murid. Sebelum ini, kalau kita perasan, murid-murid ini hanya dengar teori sahaja tentang kesihatan mental. Contohnya mereka dapat daripada internet, surat khabar dan bahan bacaan lain. Itu adalah teori. Akan tetapi, bila berlakunya pandemik COVID-19 ini, murid-murid ini sudah mula merasainya sendiri. Contoh, mereka terkesan dengan kesihatan mental ini, seperti stres sepanjang melakukan PDPR online. Alright? Mereka tidak dapat keluar rumah, tidak boleh membuat aktiviti luar seperti sedia kala, seperti mereka berada di sekolah. Alright? So, jadi guru-gurulah yang berperanan mengambil langkah dan ambil tahu keadaan murid-murid ini. Contohnya, guru boleh membuat aktiviti yang bersesuaian dan memberi nasihat ataupun motivasi bagi mengurangkan stres di kalangan murid-murid ini. Approach yang kita lakukan, pada awalnya kita rancang untuk membuat perbincangan di sekolah. But because of the PKP, so murid-murid ini tak boleh bersemuka dan tak boleh berbincang secara bersemuka lah. Alright? So perancangan ini telah diubah dan kita buat secara online coaching. Alright?
Dan saya lihat murid ini mampu melakukan tugasan walaupun kita hanya memberi bimbingan melalui online, contohnya melalui Google Meet lah. So dia orang faham step by step yang kita terangkan, dan they will do it among them lah. Alright. Ia berkaitan dengan FITS methodology, yang boleh kita aplikasikan dalam bilik darjah. Contoh berdasarkan FITS, this one feel, imagine, do and share. Kita boleh aplikasikan dalam bilik darjah. Contoh, katakanlah sambil kita mengajar dan dah mula murid-murid dah mula tidak memberi tumpuan. Mungkin dia orang ada stres ataupun dah tak boleh bagi tumpuan, then maybe kita can take 5. Alright, take 5. Contoh exercise. Alright, buat senaman dalam kelas sekiranya kita boleh bersemuka. Walau bagaimanapun sekarang ini kita melakukan kelas adalah melalui online, no problem. Semasa melakukan Google Meet class, kita boleh stop our class for about 5 minutes and ask the student, okay, let's do some exercises. Buat apa-apa regangan sahaja yang boleh menghilangkan stres mereka. Sebagai guru, saya dapat lihat anak-anak didik saya ini mampu berdikari dalam menyiapkan projek ini walaupun ianya dalam suasana PKP. Maksud mereka mampulah menghadapi suasana ini walaupun kami tidak dapat berdepan secara 100%. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan perubahan yang sangat ketara dalam komunikasi. Perubahan persekitaran dan media pembelajaran yang mendadak semasa wabak ini telah menyebabkan peningkatan tahap tekanan murid dan guru. Mereka keletihan akibat peningkatan masa pada skrin mereka. Adalah penting untuk kita mencari penyelesaian untuk menambah baik pengalaman pembelajaran bagi meringankan bebanan pandemik. Menggunakan strategi daya tindak yang praktikal dan terpakai semasa sesi dalam talian boleh mengurangkan risiko tekanan psikologi dan memelihara kesihatan dan kesejahteraan. Sekolah Kebangsaan Kubang Keren 3 adalah sebuah sekolah berprestasi tinggi. Kami mempunyai 6 teras dan 10 nilai yang diamalkan bagi memastikan momentum sekolah ini berkekalan. Apabila COVID-19 melanda dunia, sedikit sebanyak nilai dan teras yang kami amalkan terjejas. Ini kerana kebanyakan murid-murid berhadapan dengan masalah yang bersifat psikologi seperti stres, tekanan kerana beberapa faktor seperti keluarga hilang pekerjaan, kehilangan orang tersayang, kekurangan makanan, tidak mempunyai kemudahan digital dan seterusnya. Melalui 2 projek ini, saya dapati tanggungjawab sekolah sebagai komuniti penyayang lebih menyerlah dan wajar sekiranya diteruskan pada masa hadapan dengan memantapkan lagi kerjasama antara sekolah, komuniti dan pihak industri. Saya juga berpendapat bahawa pentingnya kumpulan alumni sekolah rendah dimantapkan agar apabila kita berhadapan dengan situasi seperti ini, kita dapat menanganinya dengan baik dan bersama. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hasina binti Muhammad, wakil PIBG Sekolah Kubang Keren 3 dan ibu kepada salah seorang daripada ahli kumpulan, Nur Kaisara Dayana. Pada permulaan saya mengetahui tentang pelibatan anak saya dalam program ini, saya agak ragu-ragu kerana pada saya program ini agak tinggi tahapnya, yang mana mereka ini hanya pelajar sekolah rendah dan saya tidak pasti sama ada mereka mampu untuk menjayakan program ini.
Dan saya menyangkakan yang program ini akan 90% daripadanya sumbangan daripada para guru. Tetapi sepanjang program ini, pandangan saya mula berubah apabila saya melihat anak-anak ini dengan beraninya melontarkan idea dan kreativiti mereka sehingga program ini berjaya. Saya sukakan program ini kerana ia mampu untuk mencongkil bakat mereka serta juga kepimpinan anak-anak ini dapat dilihat semasa menganjurkan program. Program ini juga berjaya untuk merealisasikan teori daripada bilik darjah ke dunia sebenar. Program ini berjaya meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan mental kita yang agak kritikal keadaannya sekarang dengan pandemik yang kita hadapi. Sebagai PIBG Sekolah Kubang Kerian 3, saya amat menggalakkan program seperti ini kerana pada saya program seperti ini dapat meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak dan juga berjaya untuk mereka berfikir secara kritis. Adalah lebih baik jika kanak-kanak yang pernah terlibat dengan program ini menjadi sebagai mentor kepada rakan-rakan yang akan melibatkan diri pada program yang akan datang. Saya juga suka program ini kerana ia mampu menonjolkan sikap empati dan simpati yang sebelum ini kita lihat agak kurang daripada anak-anak kita kerana pendedahan persekitaran. Tetapi selepas program ini saya dapati mereka lebih peka dengan kesihatan mental dan juga fizikal kawan-kawan dan juga orang yang di sekeliling mereka. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada pihak sekolah dan juga cikgu yang membimbing serta anak-anak yang berani melibatkan diri dalam program ini. Secara keseluruhannya, perspektif saya berubah secara positif ni kepada program ini yang mana pada saya ianya harus diteruskan dan tahniah kepada pihak yang menganjurkan. I am Madam Norazmila. I'm a mother of one of the teammates in Colourful Mementos group. My daughter is 11 years old. Okay, at first when my daughter was assigned of this project, I thought that she couldn't do it because she was a clingy girl before, and then everything she relied on the parents before this. So and then now she has improved a lot. Okay, in terms of technology that she has applied in the group itself, and then I can see that she has a leader skills in her group because she also leads her members in the group. I can see that the project benefits others, especially the small children, because we know during the MCO everyone is staying at home and then some of them keep playing games all the time. So when they have this kind of thing, which is PBL, they can divert their focus to something benefits them. Okay, and then I think this is one of the good programs, and I really hope that this program will be held more in the future. As a parent, I can see that sometimes these small children, they need a guide from their parents in terms of communication and how to deal with the other members in the group, because sometimes they don't know how to handle the problem. So we need to always ask them questions and also guide them and also approach them on the problems that they have among their group members. Parents play an important role when they have this kind of program in the future as well. Yes, I totally believe that this kind of program, PBL, they would help future children because it allows them to instill more good values in themselves. For example, the empathy skills instead of sympathy, they have more empathy towards others because they understand the problems among other children, and at the same time they are looking forward on how to solve the problems among the children. So I guess it's a very good program, and I really hope that in the future they would have more PBL because I think this is quite new in Malaysia. So possibly they could have more in the future. Nama saya Nik Nur Alia binti Nik Fazul Fazli. Saya daripada kelas 5 Al-Zahrawi. Saya mengikuti aktiviti Colourful Mementos yang dianjurkan daripada kawan saya mengikuti kumpulan Design for a Change.
Bagi saya ini sangat berguna untuk menghilangkan stres dan untuk bermain bersama kawan saya walaupun duduk jauh dan duduk berseorangan. Projek Color Momentous yang kawan saya buat ini sangat berharga sebab ia membantu saya dengan mental saya dan membuat saya hilang stres. Aktiviti kegemaran saya adalah membuat origami dan bermain game bernama Among Us bersama. Selepas saya menjalankan aktiviti Color Momentous ini, saya rasa saya boleh fokus lebih daripada untuk kelas kerana dah berseronok dengan kawan selepas masa yang lama. First of all, I want to say that we are all different and unique. And for all of us, contacts with other people are important, no matter what age we are. We all want to feel safe, healthy, and supported. And these foundational feelings are also needed for learning. Education cannot lead to success if students' physical, emotional, and social needs are not met. And it is part of our life and an important lesson we need to learn how to take care of our own health. And with this, I do not mean only physical health, but also emotional and mental health. Often physical health is easier to talk about, but as we have been noticing during the pandemic, mental health is equally important and it needs to be looked after as well. However, it is not enough that we take care of ourselves. We also need to take care of our others around us. We need to be kind, supportive, and also ready to step in when we notice that our help is needed. And this is our joint task to address. We are in this together and looking after each other. Building kindness and understanding in our communities is so important. We all can do our part on preventing loneliness, being a good friend, and stopping harmful behaviors such as bullying. Empathy is important for us to get along with each other and to form friendships and relationships. And empathy to me is the ability to understand what other person is experiencing. That means that I am able to put myself in the position of another person and understand their emotions and thoughts. I truly believe that this kind of projects have a positive impact on building empathy, and that will lead to more resilient and united communities. And building empathy starts already at a young age. That we need to offer our children different types of connections, activities, and projects. Nothing can be learned without practicing. So even simple play activities that stimulate the brain through all the senses can improve children's ability to think, communicate, and connect with each other. But during pandemic, there has been a lot of talking about importance of resilience. It means that we are able to adapt to the changes in our lives and our environment. And for some people that is easier than to others, but it also can be practiced and learned. However, it is also important that we do not only adapt to the changes, but we also try to affect to what is happening around us. We as adults have a responsibility to look after our children's mental security and growth, and to keep a close eye on possible harms and also take action if needed. In this, it is good for schools to cooperate with parents. But students can make their own part too and even lead the way. It has been wonderful to notice that students have taken this issue seriously and started to create projects to support empathy and resilience. I come from Finland, so I would like to use a Finnish example here. The aim of education in Finland is not only to support learning,
but also to promote the well-being and safety of students. The whole education system is designed to put children's overall well-being at first, including their mental health. And well-being is not taught as a subject itself, but instead the elements supporting well-being are included to everything we do in schools. Focus is on prevention, but there are also different types of services available for students free of charge, including school nurses, doctors, dentists, psychologists, social workers, and special education teachers. And Finland has implemented a nationwide policy against bullying in schools, focusing on educational elements and preventive measures. And all the schools need to have a plan how to stop bullying and also what to do when bullying exists. In these plans, each and every pupil's responsibility is highlighted. Main actions that are used when a bullying case arises are individual and group discussions, as well as follow-ups. To support the schools, there are national programs and tools available to use and choose from. But maybe the biggest effect on students' well-being are the skilled teachers and their quite high level of autonomy to adjust their teaching methods to suit the needs of different students. Also, teachers pay attention to conducting the teaching and learning process around projects and phenomena in order to help students to see the relevance in their learning and to build connections between different subjects. This flexible, student-centered learning approach is used to meet students' individual needs and support their motivation and holistic growth. Ada juga masalah yang kami hadapi. Antara masalah yang kami hadapi sebelum melakukan aktiviti itu ialah kami ada masalah untuk berkomunikasi kerana PKP. Seperti mana yang kita tahu, kita tidak boleh berjumpa sesama sendiri. Jadi, itu agak susah untuk kami berbincang untuk menjalankan projek yang kami akan buat. Semasa kami menjalankan projek, kami hadapi masalah dalam memilih aktiviti. Kami mempunyai berbeza pendapat. Akhirnya, kami membuat undian untuk memilih aktiviti yang terbaik. Challenges to keep the students engaged. Okay. It was quite challenge to keep these students active. Okay, why? Sebab pada masa yang sama mereka terlibat dengan PDPR online. Cikgu kena cari waktu yang sesuai untuk membuat sesi perbincangan dengan murid-murid yang terlibat inilah. Maksudnya kalau sebelah pagi mereka terlibat dengan kelas online dan mungkin pada waktu malam saya kena ambil masa untuk berbincang dengan diorang pun melalui Google Meet. Menarik kan idea kreatif yang ditonjolkan murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 3 itu tadi. Mereka benar-benar memanfaatkan teknologi internet yang mudah diakses dengan mempelbagaikan variasi aktiviti dalam talian. Ya, jadi aktiviti seperti cabaran minda berasaskan permainan secara tidak langsung dapat mengisi masa pelajar yang berada di rumah dengan aktiviti bermanfaat dan berfaedah. Bukan saja dapat main game, tapi mereka juga diberikan hadiah atau penghargaan sekiranya berjaya mengatasi setiap cabaran yang diberikan. Jadi cara ini sekurang-kurangnya dapat menghindarkan pelajar dari merasa tertekan dan bosan apabila terpaksa duduk di rumah ketika berdepan pandemik yang mencabar ini. Kalaulah saya muda lagi, pasti saya akan sertai mereka. Hui. Baiklah. Anda yang berminat untuk sertai mereka boleh ikuti Instagram mereka iaitu DFC_colorful_momentos_SKKK3.
Paparan itu mengakhiri episod kali ini. Bagi pihak kru penerbitan Majalah Didik, kami mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton program ini. Teruskan sokongan anda dengan mengikuti kami di laman Facebook dan Instagram. Sekiranya anda mempunyai sebarang komen dan cadangan, jangan lupa untuk kongsikan bersama kami. Okey? Mana tahu, mungkin kami akan datang melawat sekolah anda untuk merakam kembara adik-adik untuk program Design for Change akan datang. Sehingga kita bertemu kembali dalam episod akan datang. Ingat, jangan berhenti berimajinasi kerana perubahan terletak di tangan anda. Saya Otto Othman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.